Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan 1.4 iaitu sel elektrolisis. Standard pembelajaran 1.4.1 iaitu mengurai elektrolisis. Mari kita lihat yang pertama sekali. Apakah maksud proses elektrolisis? Proses elektrolisis ni ialah proses di mana suatu elektrolit terurai kepada juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. So kita ada sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis ni ialah sejenis sel yang menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi sebelum ni pelajar telah diterangkan tentang sel kimia pelajar. Di mana untuk sel kimia, pelajar telah belajar tentang tenaga kimia yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tapi untuk sel elektrolisis, ialah satu sel yang di mana tenaga elektrik yang digunakan yang akan menghasilkan tindak balas kimia. Di mana untuk sel elektrolisis, dia menggunakan sumber tenaga elektrik iaitu daripada sel kering. Sel kering ialah bateri. Untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Jadi pelajar boleh bezakan antara sel kimia dan juga sel elektrolisis. Jika sel kimia, sebelum ni pelajar belajar tentang di mana tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik. Manakala untuk sel elektrolisis, tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga kimia. Dalam sel elektrolisis, dibina mengandungi dalam binaan dia, ada apa? Dalam sel elektrolisis ada sel kering, ada elektrod dan juga elektrolit. Pelajar, untuk yang pertama sekali, kita ada sel kering tadi. Sel kering ni ialah sumber arus elektrik terus dan menggerakkan elektron dari anod ke katod. Kalau untuk elektrod pula ialah logam atau karbon yang direndamkan ke dalam elektrolit di mana arus elektrik dialir melaluinya. Untuk elektrolit, apakah itu elektrolit? Elektrolit ni ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Ini syarat dia dan mengalami perubahan kimia. Di mana dalam elektrolit adanya ion-ion yang bebas bergerak. Contoh elektrolit adalah, contoh kita boleh ambil sebatian ion. Sebatian ion contohnya pelajar dah belajar semasa tingkatan 4 ya. Sebatian ion dan kovalen. Jadi kita tahu bahawa sebatian ion ni boleh adanya, ada ion-ion yang bebas bergerak. Jadi boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Contoh kita ada leburan plumbum 2 klorida, zinc klorida dan juga contoh lain ialah asid hidroklorik. Manakala bukan elektrolit ni apa? Ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Wujud sebagai molekul dan tiada ion-ion yang bebas bergerak. Yang ni pelajar dah belajar sebelum ni dalam tingkatan 4 juga ialah sebatian kovalen pelajar. Kita tahu sebatian kovalen contohnya dia wujud dalam keadaan molekul. Jadi tak ada ion yang bebas bergerak. Apa contoh bahan bukan elektrolit? Di sini boleh senaraikan glukosa, sulfur dan naftalina. Ada lagi bahan lain lah yang pelajar boleh senaraikan. Untuk sel elektrolisis pelajar, kita guna juga istilah anod katod tetapi berbeza dengan sel kimia. Di mana untuk sel elektrolisis, anod di sini ialah suatu elektrod yang bersambung dengan terminal positif suatu sel kering. Di mana terminal positif ni untuk sel kering simbolnya adalah panjang. Di mana terminal positif inilah yang akan menarik ion negatif iaitu anion. Jadi cikgu tunjukkan di sini contohnya kita ada satu sel elektrolisis. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar raja. Di mana pelajar tahu tadi sel elektrolisis terdiri daripada sel kering. Sel kering ni adalah bateri contohnya. Kita ada simbol bateri, satu panjang, satu pendek. Katalah ni ada satu sel kering. Jadi yang panjang ni pelajar adalah terminal positif.
Yang pendek ni, lebih pendek ni, simbol lebih pendek adalah terminal negatif. Jadi ni disambung dengan litar luar, kita sambung pada elektrod. Okay, sambung pada dua elektrod. Kita boleh guna elektrod logam atau karbon. Okay, jadi dan dicelupkan ke dalam elektrolit. Jadi di sini okay, yang bersambung pada terminal positif sel kering ni dengan simbol panjang pelajar. Pelajar kena ingat simbolnya adalah yang lebih panjang daripada ni, yang lebih pendek. Jadi ini kita kata sebagai elektrod ni, elektrod yang bersambung ni kita panggil anode. Manakala yang sebelah sini pula, yang terminal negatif yang bersambung pada sel kering ni adalah kathod. Okay, jika pelajar perasan, dia terbalik daripada sel kimia. Okay, tak sama dengan sel kimia. Okay, begitu juga dengan kathod lah. Okay, kathod ni adalah suatu elektrod. Ni elektrod yang disambungkan ni elektrod. Okay, yang bersambung dengan terminal negatif. Jadi di sini pelajar, yang pendek, lebih pendek ni. Jadi elektrod di sini kita kata kathod. Di mana di kathod nanti dia akan menarik ion yang berlawanan, iaitu ion positif lah, yang kita namakan sebagai kation. Manakala di sini ion negatif dipanggil sebagai anion. Okey, di sini elektrolit ni ialah tadi bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, kenapa? Sebab terdapatnya ion-ion yang bebas bergerak. Okey, ini ada dua contoh. Okey, yang pertama leburan plumbum 2 bromida ialah contoh bahan elektrolit. Manakala larutan natrium klorida juga adalah satu lagi contoh elektrolit, iaitu dalam keadaan aqueous. Okey, boleh diperhatikan untuk leburan plumbum 2 bromida. Okey, dalam leburan plumbum 2 bromida, okey, adanya ion-ion iaitu ion plumbum dan juga ion bromida. Okay, ada ion yang bebas bergerak dalam ni. Okay, manakala untuk larutan natrium klorida, okay, dalam natrium klorida adanya ion natrium, okay, dan juga ion klorida serta adanya ion hidroksida dan hidrogen ion daripada air pelajar. Iaitu ini adalah larutan menggambarkan bahawa larutan aqueous. Okay, jadi kedua-dua ini adalah elektrolit. Okay, dalam keadaan yang pertama leburan, okay, manakala yang kedua ni natrium klorida ni adalah dalam keadaan aqueous. Okay, ini pula ialah perbandingan perbandingan antara elektrolit dan juga bukan elektrolit, ataupun apakah contoh bahan elektrolit dan juga bukan elektrolit. Okay, tadi kita dah lihat tadi pada slide sebelum ni pelajar. Okay, elektrolit tadi contoh adalah kebanyakan daripada sebatian ion, ataupun jika pelajar perasan asid juga adalah boleh dijadikan sebagai elektrolit dan juga alkali. Okay, kita tengok untuk sebatian ion. Okay, dalam dua yang pertama, jika dalam keadaan pepejal, okay, dia tidak boleh mengkonduksi elektrik kerana ion tu dalam struktur kekisi ion dan dia tidak bebas bergerak. Okay, manakala jika dalam keadaan sebatian ion tu dalam keadaan leburan atau aqueous, okay, kat sini ia boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Sebab terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Okay, manakala jika bahan elektrolit adalah asid dan alkali contohnya, okay, dia akan pecah kepada dua. Okay, jika tanpa kehadiran air, okay, maknanya asid dan alkali tadi dalam keadaan tulen okay, atau glasier. Okay, jadi tanpa kehadiran air di sini, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik kerana tiada ion-ion yang bebas bergerak. Jadi dengan kehadiran air, asid dan alkali ialah bahan elektrolit. Okay, kerana asid dan alkali dengan adanya air yang ditambahkan ke dalam asid dan alkali, okay, dia boleh mengion. Asid dan alkali ni boleh mengion dalam air. Dan dengan ini dapat mengkonduksikan elektrik kerana adanya ion-ion yang bebas bergerak. Okay, manakala untuk bahan bukan elektrolit, kita ada contohnya adalah sebatian kovalent. Okay, di mana kita tahu kovalent ni, sebatian kovalent pelajar semasa tingkatan 4, okay, dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik kerana wujud dalam keadaan molekul dan tiada ion-ion yang bebas bergerak. Okay, seterusnya pelajar, okay, mari kita lihat pula apakah perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Okay, ini sebenarnya daripada buku teks, pelajar boleh rujuk pada buku teks.
Okay, untuk konduktor dan elektrolit, okay, ada beberapa perbezaan. Kita lihat yang pertama, konduktor ni apa? Konduktor ni ialah bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan perpejal atau leburan, tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Okay, jadi di sini bezanya dengan elektrolit. Elektrolit pun adalah bahan yang mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Jadi bezanya untuk konduktor dia tidak mengalami perubahan kimia, tetapi elektrolit mengalami perubahan kimia. Okey, konduktor boleh mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Manakala elektrolit dia mengalirkan arus elektrik dan dia mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Maknanya dia akan mengurai kepada ion-ion pelajar. Okey. Yang ketiga, konduktor ni dapat mengalirkan arus elektrik kerana elektron yang bebas bergerak. Disebabkan oleh elektron. Elektron untuk konduktor, kenapa adanya arus elektrik? Berasal daripada elektron yang bebas bergerak. Manakala elektrolit, aliran arus elektrik itu dapat dihasilkan daripada ion-ion yang bebas bergerak tadi. Daripada berlakunya penguraian juzuk-juzuk ni tadi pelajar. Jadi arus elektrik itu kerana adanya ion-ion yang bebas bergerak. Okey, untuk konduktor, kekonduksian elektriknya akan semakin berkurang jika suhu semakin meningkat. Manakala untuk elektrolit, kekonduksian elektriknya akan semakin bertambah jika suhu semakin meningkat. Jadi beza kat sini adalah kekonduksian elektriknya untuk konduktor berkurang, manakala untuk elektrolit semakin bertambah jika suhu kita tingkatkan. Okay. Jadi perbezaan di situ dari segi kekonduksian elektrik. Okay, untuk contoh, apa contoh konduktor? Okay, contoh konduktor ialah logam dan grafit. Okay, grafit iaitu karbon lah. Okay, manakala untuk elektrolit, kita boleh ambil tadi seperti slide sebelum belajar. Contoh elektrolit adalah bahan daripada sebatian ion, asid dan alkali. Dengan syaratnya elektrolit ni tadi, biasanya yang boleh mengkonduksi elektrik adalah dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Barulah dia boleh mengkonduksikan elektrik. Okey belajar, jadi untuk latihan pada hari ini, cuba belajar kelaskan bahan-bahan berikut kepada elektrolit atau bukan elektrolit. So kita ada glukosa, magnesium, natrium klorida, naftalina, alkohol dan magnesium nitrat. Jadi tadi berdasarkan perbezaan antara elektrolit dan bukan elektrolit, kita tahu elektrolit ni contoh bahan elektrolit ada daripada sebatian ion, asid atau alkali dalam keadaan leburan atau aqueous. Manakala bukan elektrolit ni adalah sebatian kovalen. Jadi apa jawapannya? Mari kita lihat. Untuk elektrolit contoh adalah natrium klorida pelajar. Natrium klorida dan juga magnesium nitrat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Sebab kedua-duanya ini adalah sebatian ion. Dia ada ion yang boleh bebas bergerak jika dalam keadaan leburan maupun aqueous. Manakala yang lain ni ialah glukosa, magnesium, atom magnesium adalah atom, naftalina dalam keadaan molekul, alkohol. Jadi itu semua adalah bahan bukan elektrolit. So kita tuliskan glukosa, magnesium, naftalina dan alkohol.